Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita berjumpa dalam pembentangan amalan terbaik Kolokium Prime PGB peringkat kebangsaan bagi tahun 2020. Jadi saya Cikgu Syamsul bin Syuib alias Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jelempuk, akan memulakan pembentangan amalan terbaik yang dilakukan di Sekolah Kebangsaan Jelempuk. Sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, ingin saya ceritakan sedikit tentang latar belakang Sekolah Kebangsaan Jelempuk. Bilangan guru yang terdapat di sekolah ini adalah seramai 26 orang, terbahagi kepada 10 lelaki dan juga 16 orang perempuan. Bilangan AKP ialah seramai 4 orang, 2 lelaki dan 2 perempuan. Bilangan murid termasuk prasekolah ialah seramai 237 orang. Bilangan kelas termasuk pra sebanyak 10 kelas. Bilangan murid kelas pemulihan khas seramai 18 orang dan dikategorikan sebagai sekolah luar bandar. Baik, tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah tertumpu kepada bermulanya tarikh 18 Mac 2020, iaitu permulaan PKP bagi seluruh negeri di Malaysia. Baik, pada tahap itu kita dapati bahawa pelajar mempunyai kekangan untuk mengakses latihan-latihan online yang telah diberikan oleh guru dan juga pihak sekolah. Dan pada tarikh 22 hari bulan 7 ataupun 22 hari bulan Julai 2020, pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 mula memasuki sekolah selepas PKPP. Baik, pada masa tersebut, sekolah telah mengenal pasti beberapa isu. Iaitu yang pertama, setelah kita dapati bahawa murid pemulihan khas seramai 18 orang ini makin ketinggalan. Dan yang kedua, kekurangan bahan yang sesuai dengan mereka untuk mereka lakukan latihan. Dan yang ketiga adalah ketiadaan internet untuk mengakses latihan online. Berdasarkan isu-isu yang telah dinyatakan, kita dapati bahawa sekiranya kita membiarkan perkara ini terus berlaku, maka isu ini akan berlarutan ke tahun 2021 dan akan menyebabkan murid-murid pemulihan, terutama yang tahun 3, akan memasuki ke kelas tahun 4 pada tahun 2021 makin ketinggalan. Baik, jadi dengan sebab itu sekolah telah melancarkan satu program iaitu Jom Celik Baca, di mana pada program tersebut ialah lebih kepada bermatlamatkan. Yang pertama, meningkatkan tahap pencapaian murid di kelas pemulihan, memberi peluang kepada sukarelawan, komuniti melibatkan diri dalam aktiviti sekolah, dan yang ketiga, memantapkan guru dan murid dalam aktiviti luar waktu PDPC. Baik, matlamat-matlamat yang telah saya nyatakan tersebut lebih memfokuskan kepada mengeluarkan pelajar pemulihan khas dari kelas pemulihan khas bagi tahun 2021. Sekiranya kita, untuk di Sekolah Kebangsaan Jelempuk, kita dapati purata setiap tahun seramai 10 orang pelajar yang akan dimasukkan ke kelas pemulihan khas, di mana kelas pemulihan khas terbahagi kepada pelajar yang tidak dapat menguasai beberapa kemahiran. Yang keduanya ialah melibatkan kepada sukarelawan. Penglibatan sukarelawan dianggap memainkan peranan yang penting dalam masa sistem pendidikan pada masa sekarang, dan seterusnya memantapkan guru dan murid dalam aktiviti luar waktu PDPC, di mana program ini dijalankan di luar waktu persekolahan. Objektif program yang pertama adalah untuk membantu pelajar yang dikategorikan sebagai pemulihan khas. Yang kedua, memilih pelajar yang mampu membantu dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Yang ketiga, membina hubungan sukarelawan dalam kalangan komuniti yang proaktif. Dan yang keempat, memastikan semua pelajar dapat menguasai aspek literasi bahasa Melayu sebelum memasuki tahap 2. Baik, kalau kita tengok kepada objektif yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan membantu pelajar yang dikategorikan sebagai pemulihan khas? Pelajar pemulihan khas adalah pelajar yang tidak menguasai suku kata contohnya KV, KVKK dan KVKVK. Yang kedua,
memilih pelajar yang mampu membantu. Dalam kita nak merealisasikan program ini, kita telah memilih 5 orang pelajar tahun 5 yang kita anggap berpotensi untuk cemerlang pada tahun 2021 untuk membantu pelajar pemulihan khas tersebut, di samping meningkatkan keyakinan diri 5 orang pelajar tersebut yang kita kenali sebagai student leader. Yang ketiga, membina hubungan sukarelawan dalam kalangan komuniti yang proaktif. Seperti mana yang kita sedia maklum, di kawasan Jelempuk terdapat golongan komuniti yang sanggup membantu pihak sekolah dalam apa saja program yang telah dianjurkan. Ini menunjukkan bahawa hubungan komuniti dengan pihak sekolah amatlah baik. Dan yang keempat, memastikan semua pelajar dapat menguasai aspek literasi bahasa Melayu sebelum memasuki tahap 2. Ini kita dapat kena pasti pada tahun 2020, pelajar tahun 4 masih terdapat beberapa orang pelajar yang masih lagi dapat menguasai suku kata semasa di tahun 4. Jadi untuk memastikan pada tahun 2021 tidak ada lagi pelajar yang tersisih ataupun yang tidak dapat menguasai suku kata KV, KVK dan juga KV. Baik. Dalam kita nak merealisasikan perjalanan program Jom Celik Baca, kumpulan sasaran kita telah kena pasti ialah seramai 15 orang pelajar pemulihan khas. Dan di kalangan pelajar ini juga adalah pelajar yang bermasalah kehadiran. Di samping itu, di samping kita dapat peningkatan kemahiran asas membaca di kalangan mereka, secara tak langsung kita akan dapat meningkatkan peratus kehadiran mereka ke sekolah. Baik. Jadi kumpulan sasaran ini telah kita dapati daripada guru pemulihan khas yang telah mengenal pasti melalui data-data yang diperolehi melalui kelas pemulihan khas. Dan yang kedua, tarikh dan masa pelaksanaan. Tarikh dan masa pelaksanaan ialah pada setiap hari Khamis, setiap minggu, berlangsung pada jam 12.40 tengah hari hingga 1.10 petang. Walaupun 30 minit saja pelaksanaan ada, tapi dengan berkat komitmen yang ada pada guru-guru, student leaders dan juga sukarelawan, perkara ini sampai ke hari ini telah berlangsung selama 7 minggu berturut-turut. Dan sumber tenaga serta pemantauan telah dilakukan oleh saya sendiri sebagai seorang guru besar, pelongkanan, guru bimbingan, kaunseling, guru pemulihan khas dan guru subjek trust tahun 1 dan tahun tahap 1. Seterusnya ialah 6 orang sukarelawan, di mana 6 orang sukarelawan ini 2 orang merupakan guru pemulihan khas yang telah pencen dan kita akui mempunyai kemahiran-kemahiran yang dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar tersebut. Dan juga terakhir ialah khidmat bantu dari Evolution Enterprise, merupakan satu syarikat yang melancarkan program Potential Future Charismatic Leadership bagi 6 buah sekolah rendah di Perlis dan 3 buah sekolah menengah di negeri Perlis. Baik, dengan adanya kerjasama dengan Evolution, maka perkara ini telah dapat diatasi dengan pemberian bahan-bahan yang dapat membantu mengikut kemahiran pelajar. Jadi untuk merealisasikan program ini, kita telah merancang, melalui proses merancang dan menstruktur pelaksanaan program ataupun planning dan organize, iaitu mengenal pasti siapa sasaran pelajar kita. Dengan data yang ada pada guru pemulihan, maka pelajar telah mudah untuk dikenapasti melalui tahap penguasaan suku kata dalam kemahiran pemulihan khas. Seterusnya, mengetahui tahap pencapaian pelajar. Dalam 15 orang pelajar yang telah dipilih mempunyai tahap pencapaian yang berbeza. Ada seorang pelajar yang masih lagi tidak dapat mengenal huruf kecil dan huruf besar. Dan ada juga pelajar yang hanya setakat dapat membaca suku kata KV sahaja. Baik, seterusnya, dalam kita nak melakukan tindakan awal, kita terpaksa mengadakan mesyuarat jawatankuasa pelaksana yang terdiri daripada guru-guru dan juga pihak Evolution Enterprise. Dan seterusnya, bila kita hendak melibatkan kepada penglibatan komuniti,
sukarelawan yang sanggup membantu, kita terpaksa mengenal pasti ataupun menapis mereka-mereka yang sesuai, sekurang-kurang mempunyai pengetahuan asas dalam membaca. Dan seterusnya, penyediaan bahan pembelajaran. Penyediaan bahan pelajaran amat penting kerana kita akan fokuskan mengikut kemahiran pelajar. Bermaksud 15 orang pelajar tersebut mempunyai bahan pembelajaran yang berbeza. Kemudian, proses untuk mengetuai ataupun lead. Kita mengadakan mesyuarat dan perjumpaan bersama ibu bapa untuk kita memberi empowerment kepada SLT dan juga MLT. Menerangkan matlamat-matlamat program, bagaimana program itu dilakukan dan bagaimana struktur data kita akan perolehi di kemudian hari. Dan seterusnya, kita mengadakan taklimat kepada sukarelawan. 6 orang sukarelawan ini menunjukkan minat dan juga sangat-sangat proaktif. Mereka membantu mengeluarkan modal sendiri untuk bahan bercetak dan juga sanggup meninggalkan anak dan juga suami bagi hadir ke sekolah pada setiap hari Khamis. Jadi, walaupun mereka tidak mempunyai anak di sekolah tersebut, tetapi mereka telah dengan pengalaman yang mereka ada, terutama 2 orang bekas guru pemulihan khas di sekolah-sekolah negeri Perlis, kita dapat kena pasti bahawa proses penyediaan bahan telah dilakukan mengikut apa yang sepatutnya. Seramai 15 orang pelajar, mereka mempunyai seorang mentor. Dan pelajar yang tidak mengetahui huruf kecil, tidak mengenali huruf kecil dan huruf besar, diambil oleh guru pemulihan yang telah bersara tersebut. Dan mereka yang telah menunjukkan hampir menguasai kemahiran-kemahiran yang ada dalam pemulihan khas diberi kepada student leaders, iaitu pelajar tahun 5. Berikut merupakan proses analisis dapatan data daripada selepas 7 kali perjumpaan. Baik, kalau kita dapati daripada data tersebut, seorang pelajar iaitu Muhammad Nur Farhan bin Muhammad Faizul Akmal hanya pada awalnya hanya mengenali 9 dari 26 huruf-huruf kecil. Tapi selepas kita jalankan selama 6 minggu, kita dapati bahawa pelajar tersebut telah menunjukkan peningkatan dengan mengenali hampir semua huruf-huruf kecil yang telah diajar oleh Cikgu Fakirah, iaitu guru pemulihan khas yang telah berpencen. Dan kalau kita dapati pada awal pretest, paling tinggi ialah kemahiran KVK-KV. Hanya seorang pelajar saja, iaitu Muhammad Amin Irsyad yang menguasai. Namun begitu, beliau masih ada 2 lagi kemahiran suku kata yang masih lagi belum dikuasai. Sekiranya data pretest ini diambil kira, bermaksud kebanyakan pelajar ini akan bermasalah sekiranya mereka terus ke tahun 4 ataupun tahap 2 pada tahun 2021. Bagaimana mereka akan menguasai kemahiran-kemahiran di tahap 2? Ini yang menimbulkan persoalan. Baik, selepas 6 minggu, kita dapati bahawa Muhammad Amin Irsyad bin Muhammad Nasrul Nizam telah pun menguasai 7 kemahiran dalam pemulihan khas. Bermaksud beliau telah layak untuk dikeluarkan daripada kelas pemulihan khas bagi tahun 2020. Ini yang pencapaian yang kita hendak capai dalam pelaksanaan program Jom Celik Baca. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhan, semua pelajar telah menunjukkan peningkatan dalam sekurang-kurangnya 4 kemahiran suku kata dalam pemulihan khas. Kalau kita tengok di sini, target kita ialah mengeluarkan mereka daripada kelas pemulihan khas. Jadi kita jangkakan pada akhir tahun 2020 hampir 10 hingga 10 orang akan dikeluarkan daripada kelas tersebut. Jadi sekiranya 10 orang dapat dikeluarkan, bermaksud pencapaian kita walaupun tidak 100% tapi telah menunjukkan pencapaian yang terbaik dan wajar diberi kredit. Baik, sekitar ini adalah gambar-gambar proses pelaksanaan program di mana kita telah memanggil ibu bapa untuk bersama-sama dengan pihak sekolah dan juga pihak sukarelawan, di mana ibu bapa menunjukkan satu, contohnya macam gambar yang disebutnya ni, yang tunjukkan ini merupakan bagaimana perasaan seorang ayah apabila
kita mengadakan program untuk membantu anak-anak mereka meningkatkan prestasi pembelajaran. Dan juga ini adalah gambar proses pelaksanaan program bersama dengan sukarelawan yang dilakukan di bilik saya lah. Okey. Jadi kita pergi kepada bahan PDPC dan sokongan. Bahan-bahan inilah yang memainkan peranan yang paling penting. Jadi semasa pelaksanaan yang pertama ialah kita mewujudkan badge kepada setiap pelajar yang terlibat, iaitu kita panggil sebagai I'm Inspiring Reader, dan kepada pelajar yang akan menjadi pembantu ataupun membantu meningkatkan, kita panggil I'm Student Leader. Jadi bahan-bahan yang kita dapat ni adalah bahan-bahan yang telah pun diuji dan dikaji oleh bahagian pendidikan kurikulum, terutama pendidikan khas, pemulihan khas, yang dapat membantu pelajar tersebut meningkatkan. Contohnya itu bacaan bergrade, bila kasih, dan juga bahan-bahan huruf kecil. Jadi bahan-bahan huruf kecil ini hanya seorang saja yang pelajar yang terlibat, di mana setakat sekarang ni dia telah berjaya menunjukkan pencapaian yang terbaik. Baik, kita pergi kepada apa kekangan-kekangan yang kita hadapi semasa kita hendak mengadakan program Jom Cilik Baca. Baik, yang pertama sekali dalam tempoh edar sekarang ialah tahap kerisauan ibu bapa tentang COVID. Ketakutan mereka untuk hadir. Kalau kita tengok kehadiran di sekolah, terutama kepada sekolah Kebangsaan Haji Lempuk yang berada di kawasan yang di sekolah yang terakhir sebelum memasuki sepadan Kedah, kes Siva Gangga telah menyebabkan kehadiran yang peratus kehadiran setiap hari berkurangan sehingga 70%. Jadi bila pelajar tidak dapat hadir atas kerisauan ini, maka program ini tidak dapat dilaksanakan dengan lebih awal. Baik, yang kedua ialah sikap ibu bapa sendiri yang kurang kesedaran untuk menghantar anak. Di kawasan kampung seperti di sekolah Kebangsaan Haji Lempuk, kebanyakannya kesedaran ibu bapa masih lagi di tahap yang rendah. Mereka tidak faham, tidak pentingkan bahawa pendidikan amat-amat penting dalam sistem kehidupan sekarang. Baik, dari rumusan yang telah kita buat sepanjang pelaksanaan program tersebut, dari data pre dan post telah menunjukkan perubahan yang baik dan berlaku peningkatan. Bermaksud sekiranya 10, seperti yang saya sebutkan tadi, 10 orang pelajar di tahun 3 dikeluarkan daripada kelas pemulihan khas, bermaksud guru-guru yang akan mengajar mereka di tahun 4 2021 akan lebih mudah untuk memberi PDPC. Baik, yang kedua, program ini juga dapat melibatkan komuniti. Jadi penglibatan komuniti dalam era pendidikan zaman sekarang tidak dapat dinafikan. Kebanyakannya prestasi sekolah, komuniti amat memainkan peranan yang cukup penting. Baik, yang ketiga, pelajar yang tidak boleh membaca dapat meningkatkan keyakinan diri. Ini kita dapati bahawa pada minggu yang kedua program tersebut dilakukan, murid-murid yang terlibat dengan program ini seronok. Mereka hadir awal ke surau sekolah untuk mengikuti sesi program lebih awal dari yang kita jangkakan. Kalau bermula 12.40, 12.30 mereka akan cuba hadir dan berada sebelum guru-guru dan juga sukarelawan hadir. Baik, dan yang keempat, hasil yang baik dapat dikongsi dengan warga lain dan menjadi winning mentality bagi warga sekolah. Sesungguhnya pihak sekolah Kebangsaan Haji Lempuk, pentadbir, PIBG, komuniti merasa sangat bangga dengan pelaksanaan program ini. Dia menyebabkan bahawa di kawasan luar dari sekolah sentiasa menyebut bahawa komitmen guru-guru terhadap usaha untuk meningkatkan pencapaian pelajar yang dikategorikan sebagai pemulihan khas amat-amatlah baik. Jadi saya rasa itulah pembentangan amalan terbaik bagi saya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.